lagi bersama kami di Wanita hari ini. Seperti yang kami janjikan, kami akan bawakan topik iaitu merancang keluarga. Dan hari ini kita ada seorang di studio dan dua di dalam talian. Fatin, elok kalau kita perkenalkan tetamu kita. Bermula dengan yang berada dengan kita di studio pada hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Abdul Kadir Abdul Karim yang merupakan Ketua Pusat Reproduktif Termaju HCTM. Apa khabar, Prof? Assalamualaikum, Prof. Sihat, Prof, ya? Sihat. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Wanita hari ini. Sama-sama. Dan kita bersama dengan seorang lagi doktor yang tidak asing lagi bersama dengan kita. Kita nak bawa anda terus ke Sri Iskandar Perak. Kita bersama Dr. Azizul Azli Ahmad, pensyarah kanan UiTM Sri Iskandar Perak. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Fatin. Terima kasih Ana. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Selamat tahun baru juga kepada Prof. Berseri-seri ya Dr. Azizul kita. Ya. Saya tengok berseri-seri wanita hari ini. Alhamdulillah. Semangat tahun baru orang kata kan. Okey. Baik, sebelum kita nak teruskan perbincangan kita bersama Prof dan juga Doktor berkenaan dengan topik kita bawakan hari ini, apa kata kita nak dengarkan dahulu Yana kata orang ramai berkenaan dengan topik yang kita bawakan hari ini. Dibawakan oleh wartawan kami Ain. Jom kita saksikan. Pada pandangan saya penting disebabkan sekarang ni kita dengan ekonomi kita dalam keluarga pun kadang-kadang ada yang suami bekerja, isteri tak bekerja. Jadi perancangan keluarga ni untuk bagi satu supaya elakkan tekanan emosi kepada keluarga itulah suami isteri dan juga ayah. Dan lagi kita tengok kadang-kadang di sini lagi saya sendirilah saya terlibat dalam nikah khas, saya tengok kadang-kadang mungkin perlu ada perancangan sebab kadang-kadang mungkin ada keluarga tu yang menerima anak istimewa. Jadi mereka perlukan masa untuk bersama anak-anak tu untuk membentuk mereka menjadi insan yang betul-betul istimewa. Penting sebab kalau macam saya ni, saya kahwin masa belajar, masa zaman U lagi, semester akhir, suami je yang kerja. Jadi kita orang kahwin ni bukan kiranya misi utama kena dapat anak untuk awal tahun pertama. So, kita merancang 5 tahun tapi tak adalah memakai macam ambil perancang ke tu, semua tak ada, kita rancang sendirilah. Okay, lepas 5 tahun baru kita bila dah stable, dah dua-dua dah ada sumber kewangan, baru kita plan untuk ada anak. So bila tahun kelima dah ada anak, lepas tu lepas 2 tahun dah bersalin, baru kita ada plan anak yang kedua lagi. So kita pentinglah perancangan keluarga ni, lagi-lagi yang kahwin muda kan. Dulu masa belum kahwin kita rancang juga sebab kita duduk di bandar kota raya kan. Semuanya bergerak, semuanya memerlukan duit semua. Orang kata tepuk dada, tanya selera masing-masing. Perlu tak perlu kita yang tahu. Itu tadi pendapat orang ramai tentang topik kita, perlukah merancang keluarga? Sebab saya tertarik dengan salah seorang responden tu, dia kata perlu rancang keluarga terutamanya bagi pasangan muda. Okey, mungkin dari sudut kewangan yang menjadi keutamaan untuk pasangan muda ni kan. Jadi Fatin, saya kira soalan pertama ni elok kalau kita tanya kepada yang pakar terlebih dahulu. Dr. Azizul, kalau kita tengok kan keadaan sekarang ni tahun 2023, harga barang semakin mahal, harga untuk orang kata membesarkan seorang anak itu pun juga semakin tinggi dari segi makan, pakai dan juga kos peralatan. Betul, peralatan-peralatannya, kos kesihatan, insurans dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan tentang betapa pentingnya untuk kita merancang keluarga khususnya bagi aspek kewangan, doktor. Silakan. Okey, terima kasih Ana. Alhamdulillah, terima kasih wanita hari ini. Saya rasa dia antara topik yang perlu di-highlight lah awal tahun untuk melihat kembali. Terutamanya pasangan-pasangan yang baru kahwin lah. Saya suka tadi ada pandangan tu. Sebenarnya kalau kita tengok Yana, apa tu Fatin, Prof, saya rasa zaman dulu, orang dulu pun merancang. Orang dulu pun dah ada planning, ada perancangan. Okey, anak yang ini kita ada 2 relung sawah padi ni, kita akan bagi-bagilah, ada pokok durian dan biji dan sebagainya, ada macam tu. Orang dulu pun ada. Tetapi hari ini kalau orang tanya apakah keperluan untuk kita merancang atau tidak, sangat perlu. Kita perlu untuk merancang dalam keadaan ekonomi yang hari ini yang lebih kompleks, dengan pasaran kerja yang semakin berkurangan, dengan kos sara hidup yang semakin tinggi. Kalau tanya saya, kita fokus kepada kuantiti berbanding dengan kualiti. Of course, malam saya pun buat beberapa survey lah, soalan tanya kepada sahabat-sahabat rakan saya juga. Saya pecahkan beberapa bahagian dan juga saya juga buat beberapa study sedikit tentang beberapa negara lain, perbandingan dengan negara lain, berapa kos untuk membesarkan anak daripada usia 0 sampai 18 tahun dan sebagainya. Jadi
nak tak nak, saya rasa selain daripada kita dulu merancang untuk hidup bersama dengan pasangan hidup kita, saya percaya dan yakin inilah masanya juga kita hari ni kita kena start rancang dah, sebab kos anak-anak hari ni, kos pendidikan, kos pengangkutan, kos kesihatan, kelengkapan dan paling penting juga pasangan kita, kesihatan pasangan kita tu. Apakah kita ada impian dalam hidup nak ada 12 orang anak? Kita beritahu dekat dia, ya Allah, terkejut dia kan. Benda-benda macam tu saya rasa kita kena rancang baik-baik, sebab dia melibatkan perbelanjaan yang besar dalam era dan dunia hari ini. Okey. Dan saya setuju sangat. Lagi-lagi kan Dr. Azizul, yang mana kita terasa hidup di bandar kan, dengan ekonomi tahap kos kesihatan kan, yang ekonomi sekarang lah 2023 ni mencabar. Kalau kita memikirkan kuantiti anak, mungkin sedikit sebanyak memberi kesan juga terhadap ekonomi keluarga dan juga ekonomi dan juga tahap kesihatan. Kalau kita bercakap mengenai tahap kesihatan ni, eloklah kita bertanyakan kepada Prof juga. Tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan ekonomi. Bagaimana pula kalau kita merancang keluarga ini, apa agaknya impak dan juga kepentingan untuk tahap kesihatan? Okey, jadi merancang keluarga dari segi kesihatan saja saya akan sentuh. Dia sangat penting untuk kita mengoptimalkan keadaan seseorang wanita itu sebelum dia cuba mengandung, ya. Kerana kadang-kadang kita tak tahu sama ada sekiranya kalau belum mengandung lagi, tak pernah ada anak, sama ada dia sihat atau tidak sihat, kalau ada masalah kesihatan lain yang perlu dioptimalkan sebelum dia mengandung. Kerana mengandung ni boleh menyebabkan masalah-masalah yang sedia ada bertambah teruk. Ya, itu satu faktor. Sekiranya wanita itu telah bersalin, jarak kandungan juga sangat penting, kerana kita tahu proses mengandung dan kelahiran kadang-kadang memberikan impak dari segi fizikal kepada wanita tersebut. Jadi masa yang diperlukan untuk badan sembuh seperti sedia ada, dan juga impak terhadap berapa lama tempoh penyesuaian ataupun kaedah-kaedah yang dia ingin merancang atau jumlah keluarga, ini memainkan faktor dalam membuat keputusan. Okey, baik. Dan kejap lagi kan, Prof, saya nak bertanya tentang tempoh ataupun jarak daripada satu kehamilan ke kehamilan yang seterusnya, terutamanya mungkin bagi ibu-ibu seperti saya yang baru saja melalui C-section, pembedahan, melahirkan secara pembedahan. Kejap lagi kita akan tanya. Tapi sebelum itu kita nak saksikan terlebih dahulu rangkuman video berkenaan dengan kaedah rancang keluarga yang disediakan oleh wartawan kami Ain. Tahukah anda, menurut Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia ke-5, kaedah perancang keluarga di negara ini masih berada pada tahap terendah dalam negara Asia, iaitu sebanyak 52.5% berbanding negara lain. Apa yang menjadi persoalan, berapa ramai dalam kalangan rakyat Malaysia sedar tentang kepentingan merancang keluarga dan kefahaman mereka terhadap perkara ini. Namun begitu, pihak wanita hari ini berkesempatan ke Pusat Reproduktif Termaju ARC, Hospital Chancellor Tengku Mukhlis HCTM, untuk melihat sendiri antara kaedah perancang keluarga dan untuk memahami fungsinya. Pertamanya adalah kaedah yang kita panggil sebagai implan ataupun kita panggil implanon. Dia ada pelbagai banyak brand yang ada dalam market, tapi implan ni secara generalnya adalah kita hormon yang kita akan letakkan di bahagian tangan yang tidak dominan. Sebagai contoh, saya tangan kanan, kita akan letakkan di tangan kiri lah, di bahagian tangan atas ini. Cara dia bertindak adalah dia menghalang ovulasi daripada berlaku. Maksudnya untuk seorang wanita itu mempunyai tarikh subuh, dia memerlukan ovulasi untuk berlaku. Jadi bila letak implan yang akan menghalang ovulasi, bermakna period wanita itu akan agak terganggu. Ini adalah kaedah yang paling berkesan sekali, malah dia lebih berkesan daripada kaedah yang kita panggil sterilization ataupun sterilisasi, di mana ini adalah kaedah perancang yang kita panggil permanent. Sebab tu contohnya wanita yang tidak boleh langsung mengandung, mempunyai tahap kesihatan yang sangat tidak sesuai untuk mengandung, maka doktor akan sarankan untuk ikat tube. Kaedah seterusnya yang juga kita panggil LARC itu adalah kaedah dalam rahim lah. Kita letakkan alat dalam rahim. So alat dalam rahim ni adalah sangat kecil, sama besar macam mancih saja, dan kita letakkan dalam rahim wanita. So dia bertindak dari segi menghalang persenyawaan, menghalang implantasi,
disebabkan oleh kedudukan dia dan juga material yang digunakan dalam rahim. Kaedah yang lebih kita kata lebih mudah lah adalah kita panggil pil perancang. So pil perancang keluarga ni kita ada pelbagai jenis dan bergantung kepada keadaan wanita. Jadi untuk sebagai contoh pesakit yang memang mempunyai HIV dan ingin mengadakan hubungan, maka kita sarankan untuk menggunakan kondom untuk selain daripada sebagai alat untuk merancang keluarga, dan dia juga berfungsi supaya menghalang jangkitan kelamin untuk berlaku lah. Kalau period wanita itu regular ataupun teratur tetap 28 hari dan boleh dijangka, maka sebenarnya kita boleh mengira bilakah tarikh subur. Dan sebaiknya kalau menggunakan kaedah kalender ni, kita kena betul-betul tepatlah hari bila subuh dan elakkan daripada mempunyai hubungan intimasi pada waktu-waktu subuh. Itu sebabnya sangat penting untuk berjumpa dengan doktor dan berbincang kaedah perancang yang paling baik yang sesuai untuk keadaan semasa. Jelas dapat dilihat, terdapat pelbagai kaedah dan pelan perancangan keluarga yang boleh digunakan untuk merancang kehamilan yang wajib diketahui oleh setiap individu. Baik, itulah salah satu inisiatif ataupun kaedah untuk kita merancang keluarga. Saya suka nak tanyakan kepada doktor. Saya ada juga kata dengar daripada kawan-kawan yang mana merancang keluarga kan doktor, kan mereka mengatakan yang mana pil ini perlu diambil pada waktu yang tepat. Kalau tak diambil pada waktunya akan ada kesan-kesan sampingan. Kalau boleh doktor kongsikan. Okey. Dari segi perancang menggunakan pil, ia memang benar kaedah pil ni hanya sesuai untuk wanita yang boleh menepati waktu mengambil pil. Kerana bergantung pada jenis pil juga, kita tidak boleh terlampau lewat atau terlampau kita panggil selalu lupa miss pil. Kalau untuk wanita begitu, saya nasihatkan jangan makan pil. Saya lah orang itu. Selalu lupa nak ambil suplemen pun terlupa, Prof. Okey, kalau orang maksudnya macam individu seperti Yana ni, apa agaknya kaedah yang terbaik untuk merancang keluarga? Okay. Untuk wanita yang susah nak ingat pada waktu yang sama makan pil, lebih elok gunakan kaedah yang tidak bergantung pada individu tu sendiri. Maknanya kita panggil long acting, reversible. Kaedah seperti injection yang boleh tahan 3 bulan sekali. Alat macam implan boleh tahan 3 tahun sekali. Ya. Atau alat dalam rahim ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. So untuk jenis-jenis ini tak payah fikir sangat. Dia kurang bergantung kepada peringatan atau kena ingat waktu yang sama. Okey. Cukup 3 bulan je jumpa doktor lagi. Maknanya kita perlu tahu keupayaan kita dan kemampuan kita juga macam mana. Kalau jenis yang selalu terlupa nak ambil ubat on time dan sebagainya tu, jangan ambil yang pil perancang ya. Itu tips yang sangat-sangat berguna. Okey, baik, kita nak tanya kepada Dr. Azizul kembali. Doktor, kalau kita bercakap tentang kewangan ni kan, kita mesti ada banyak tabung. Kita ada tabung kecemasan, kita ada tabung nak beli rumah, tabung nak beli kereta, tabung itu, tabung ini. Adakah wajar ataupun perlu untuk kita juga ada tabung untuk anak? Mungkin dari segi perbelanjaan tiap-tiap bulan tu kan, kos pampers, kos susu, insurans lagi, perlu ataupun tidak ada tabung untuk anak ni, doktor? Okey, terima kasih. Terima kasih, Yana. Bagus. Yana cerita tadi pasal tabung rumah, tabung kecemasan. Yana sebut tu betul. Bagus tu. Yana punya knowledge tentang kewangan dah semakin bagus. Sekarang sebab selalu bawa topik kewangan di Wanita Hari ni. Ya. Kita seronok dengar bila orang dah start faham tentang dana kecemasan dan sebagainya. Okey. Sama juga untuk anak-anak ni sebenarnya saya percaya dan yakin semua orang ketika dia bercinta, dia mendirikan rumah tangga, hal anak-anak ni adalah hal yang kemudian. Sama juga macam orang kata selepas kahwin, orang lebih fokus kepada acara kahwin. Lepas kahwin kena bayar sewa, kena beli mesin basuh, kena beli peti ais, semua banyak benda kena beli. Sama juga dengan anak. Anak ni sebenarnya kalau kita buat pecahan-pecahan perbelanjaan, kadang-kadang kita akan ikut dada. Nombor satu, perbelanjaan terbesar untuk anak ni sebenarnya ramai orang tak sedar adalah pengasuh sebenarnya. Betul. Dan pengasuh ini semakin kecil anak kita, sebenarnya kos mengasuh semakin besar. Sebab ada garis panduan yang ditetapkan juga oleh kementerian yang mana satu pengasuh boleh jaga 3 orang kanak-kanak saja, anak yang kecil ini. Dan biasanya rate yang saya buat kaji itu, saya tengok antara 450 hingga 650 bergantung kepada kawasan mana ibu tersebut tinggal. Yang kedua adalah kos pengangkutan, transit nak bawa anak dan sebagainya. Kos kesihatan anak kadang-kadang waktu kecil inilah
dia punya khainah, demam, batuk, sesama, mak tidur dengan dia semualah. Kesihatan tu biasanya akan 200-300 setiap bulan itu sudah pasti ada dan perlu. Sebab itulah perlu juga ketika mencari pekerjaan, kita boleh juga bertanya kepada majikan, apakah majikan juga menampung perbelanjaan kos perubatan keluarga kita ni. Itu penting juga, antara fasiliti yang perlu kita tanyakan kepada majikan kita. Seterusnya pakaian, kalau kita perasan miscellaneous. Yang paling penting sebenarnya yang Yana sebut tadi itu adalah kediaman ataupun tempat tinggal. Kita nak fokus hari ini, selain daripada sediakan anak, kita juga perlu ada tempat tinggal yang selesa untuk membentuk, bagi kualiti hidup yang baik kepada dia. Sebab anak ni amanah, dia bukan sonok-sonok. Okey, ada anak, sebenarnya kita boleh jaga ataupun tidak amanah tersebut. Untuk anak ni. Jadi sebenarnya penting untuk ada tabung untuk anak juga. Sebenarnya kejap lagi kan doktor, saya nak tanya dari segi insurans pula. Perlu ke ambil insurans di awal usia untuk anak-anak kita kan? Mungkin menjadi kegusaran di hati ibu bapa juga. Okey, dan kita nak terima juga beberapa komen daripada penonton. Terima kasih banyak-banyak. Ini salah satu yang saya kira sangat-sangat menarik daripada Mira. Rancang keluarga penting terutama untuk kesihatan mental si ibu. Penjarakan umur anak-anak dapat memberi ruang pasangan untuk lebih erat dan juga sejahtera. Menarik. Kalau boleh Prof komenkan juga antara kenyataan daripada Mira ni. Okey. Itu amat benar komen oleh Mira tersebut, ya. Kerana kadang-kadang kita miss atau terlupa impak kandungan yang terlalu rapat, ya. Kita hanya konsentrate pada fizikal, tapi kesan mental kadang-kadang susah untuk kita buat penilaian. Jadi ini sesuatu yang tidak perlu diambil enteng atau kita abaikan, ya, kerana kesan anak yang terlampau rapat dan bagaimana ibu tersebut hendak membesarkan anak tersebut, terutama sama adakah anak tersebut sedang menyusu, masih sudah boleh berjalan atau berdikari, ini akan memberi impak dari segi mental, ya, stres, bukan saja dari segi merancangan, tapi keadaan sosial juga yang dia tidak melibatkan kesihatan, tapi the surrounding, ya, support pengasuh, ada suami boleh support, ya, ada ahli keluarga lain yang boleh support, ya, majikan bagi support. So ini aspek-aspek yang bukan daripada segi kesihatan yang perlu difikirkan bila merancang keluarga. Ya. Saya suka bila Prof ada sentuh tentang peranan suami juga yang perlu memberikan support dan perlu faham sebenarnya kenapa pentingnya untuk kita sebagai satu institusi kekeluargaan tu untuk bersama-sama merancang keluarga tu bagaimana. Dan berbalik kepada soalan saya tadi kan Prof, mungkin Prof boleh kongsikan juga dari segi gap ataupun jarak usia dari kehamilan pertama dan kehamilan kedua, berbeza dari segi mereka yang lahir secara normal ataupun mereka yang melahirkan secara pembedahan. Silakan Prof. Okey. So yang untuk mudah difahami, biasanya kalau jumpa doktor mana-mana mereka akan nasihatkan jarakkan kandungan selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Tapi ini secara umum. Pasal setiap pasangan tu berbeza. Dia lebih mudah sekiranya kita plan dan tahu berapa ramai anak kita nak dan nasihat pada pasangan yang datang, jika pasangan wanitanya umur 39 baru berkahwin dan baru bersalin, mungkin berbeza dengan wanita yang 23 yang baru berkahwin dan bersalin. Kerana kita kena tahu berapa sebenarnya jumlah yang mereka nak, ya, dan adakah kita ada masa untuk play around with, ya. Sekiranya dalam kes-kes biasa 2 tahun adalah masa yang sesuai untuk dijarakkan kandungan, kerana ini memberi ruang untuk wanita tersebut recover dari segi fizikal dan juga anak yang kecil itu membesar dan proses penyusuan ibu selesai. Dan juga kesihatan mental kan Prof, kadang-kadang bila ialah anak lepas seorang, tahun depan seorang lagi, kemudian seorang lagi, mungkin dari segi kesihatan mental ibu tu yang jarang kita berikan perhatian, ambil berat. Betul tak Prof? Betul, sangat betul, ya, kerana ibu itu adalah macam tonggak keluarga juga. Sekiranya ibu sebagai ibu kepada anak tersebut terjejas dari kesihatan mental, seluruh keluarga juga akan terjejas, ya. Impak ini mungkin kadang-kadang kita tak fikirkan, tapi saya sarankan secara long term kena fikirkan secara global untuk keluarga tersebut, ya, apa impak-impak
terutama dari segi mental akan memberi kepada anak-anak lain dan juga suami. Ya, kesan kan. Okey, kita nak berbalik kepada Dr. Azizul berkenaan dengan ekonomi dalam institusi keluarga ni. Kalau kita bercakap mengenai kita rancang keluarga untuk kita nak tambah ataupun kita nak melalui proses kehamilan, tetapi bagaimana pula kalau kita dah sedia ada keluarga, mungkin anak tak ramai, tetapi kita nak meneruskan antara boleh pergi bercuti, cukup makan pakai. Adakah ini sebenarnya tergolong dalam merancang keluarga juga, Doktor? Okey, terima kasih Fatin. Itu sebahagian daripada perancangan kewangan yang perlu ada. Tadi Yana sebut tentang mental health. Saya rasa bila tak ada duit pun dia akan bagi kesan mental tu. Bukan sekadar jumlah anak yang banyak ada. Tapi saya sukalah. Kita kena ingat juga, selain daripada kita bekerja keras, kalau macam Yana, okey, dia kaya raya. Fatin, okey, dia kaya raya. Jadi dari segi kewangan tu, pola fikir, cara merancang anak ni dia mungkin berbeza sedikit daripada orang biasa. Sebab itulah bila saya bercerita tentang penjagaan anak, perbelanjaan dan sebagainya, nombor satu kita kena faham pola perbelanjaan keluarga kita tu. Kita ni dalam kategori apa? Kita dalam kategori B40, kita kategori M40 ataupun T20. Jadi pola dia tu akan berbeza. Dan selain daripada kita fokus kepada anak-anak, saya percaya dan yakin orang dia selain dia, of course lah, dia kena ada dana, dia akan sediakan dana untuk anak. Kita juga perlu menjaga kesihatan diri kita. Kita juga nak bercuti, kita juga nak berjalan-jalan, nak ada simpanan persaraan dan sebagainya. Jadi pembahagian itu sangat penting. Dan saya percaya dan yakin ada banyaklah kaedah, agensi, instrumen untuk kita mula menabung dan sebagainya. Salah satu tu saya suka sebutlah di sini, yang dibuat oleh SSPNI, kaedah menabung, perlindungan untuk even kita boleh dapat rebate cukai dan sebagainya. Itu antara benda yang baguslah. Tadi Ana ada sebut perlu ataupun tidak insurans untuk anak. Okey, saya cerita begini. Bagi kita cerita berdasarkan kepada kita ni dalam kumpulan masyarakat mana. Kita tak boleh pukul rata. Kalau tidak, berdosa nanti. Betul. Yang pertama, kalau orang T20 dan sebagainya, dia tidak ada masalah untuk mengambil insurans dan pelindungan anak. Tak ada masalah. Dia nak buat medical card dan sebagainya. Tapi bagi golongan M40, B40 macam saya ni lah, yang apa tu, gaji kecil ni dan sebagainya, kalau tanya saya, untuk anak-anak ni sebenarnya, bagi kita yang belum berkemampuan untuk ambil insurans dan sebagainya, memadai dengan instrumen yang kerajaan sediakan. Kemudahan kerajaan, klinik kerajaan dan sebagainya. Sebab itu kalau orang datang tanya ke saya akan tanya dulu berapa persen dia boleh peruntukkan. Kalau tidak boleh peruntukkan, it's okay. Saya rasa kerajaan juga menyediakan kemudahan rawatan kesihatan yang baik juga. Tak ada masalah. Dan satu lagi, kefahaman juga tentang takaful ni, Yana, saya nak berkongsi lah. Kadang-kadang ejen takaful datang, dia bercerita, ini anak ni kena ada medical card dan sebagainya. Saya begini, kalau yang paling penting dalam keluarga, kalau tanya saya lah, siapa yang perlu ada medical card ni, siapa yang paling banyak contribute duit dalam keluarga. Katakanlah Yana paling banyak contribute dengan suami, maka dua orang ni perlu dulu ada pelindungan perubatan dan kesihatan. Anak-anak ni adalah kemudian. Mana dia, kalau kita masih lagi ada option. Sebab kalau katalah Yana, suami tidak sihat dan sebagainya, duit akan mula perlahan mengalir masuk dalam keluarga kita. Betul. Jadi dari segi keutamaan dia, begitulah kita susun, ya. Yang paling menjana banyak duit, yang boleh support keluarga kita, yang itu perlu kita lindungi dan cantikkan. Bukanlah makna dia kita, makna dia tak penting lah anak. Bukan tak penting. Tetapi kita susun dari segi kepentingan kewangan dan perbelanjaan. Betul, Dr. Azizul. Bermakna dari segi kewangan ni perlu ada ilmu dan kita perlu meletakkan prioriti. Siapa yang perlu diutamakan terlebih dahulu dan yang mana yang menjadi tanggungan yang bergantung kepada yang breadwinner of the family. Betul. Kan, Doktor? Baik. Dan pastinya secara keseluruhannya mengikut kemampuan jugalah kalau kita nak melakukan apa sahaja. Baik, selain daripada kita bersama dengan Profesor Dr. Abdul Kadir dan juga Dr. Azizul, kita juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Mariam Abdul Majid daripada Fakulti Pengajian Peradaban Islam, College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Kuis. Assalamualaikum, Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Okey, Prof. Kalau tadi kita dah sentuh dari segi ekonominya, dari sudut kesihatannya, kini kita nak sentuh juga dari aspek Islamnya juga, dari sudut agama. Yang mana kalau kita selalu kita dengar anak tu rezeki, anak tu rezeki. Tak kisah anak ramai sekalipun, setiap anak tu kata ada hadirnya rezeki untuk kita kan. Bagaimana agaknya persepsi doktor juga kalau itu yang selalu kita dengar, tetapi dalam kalangan kita takut juga untuk ada anak ramai, takut jatuh miskin dan sebagainya, doktor. Okey, Fatin, kita boleh kongsikan bagaimana pandangan Islam berkaitan dengan merancang keluarga, ya. Kita merancang keluarga. Kalau saya tadi kita dah lihat daripada perspektif kesihatan, kita dah lihat daripada perspektif ekonomi, kemudian kita melihat pula bagaimana daripada perspektif agama. Kerana agama ini dia sangat sesuai dengan kehidupan kita. Jadi tidak ada yang menyusahkan kita dan tidak ada yang memudaratkan kita. Jadi kita boleh lihat, kalau kita lihat dari segi merancang keluarga ni, dia ada dua kategori, iaitu pertama iaitu tanzim usrah, iaitu kita merancang keluarga ataupun kita merancang anak. Yang ini yang kita sedang fokuskan pada hari ini. Dan kategori yang kedua adalah tadirun nasal, iaitu kita membataskan anak. Jadi kita lihat dulu daripada kategori yang pertama ni, iaitu kita merancang keluarga ataupun membuat perancangan anak. Dalam Islam, hukumnya adalah harus kita menggunakan kaedah ubat pil atau memasang alat ataupun implan ataupun azal. Jadi yang ni adalah untuk tujuan merancang kehamilan untuk sementara atau menghentikannya dalam tempoh tertentu. Jadi ini adalah harus. Tetapi ada beberapa syarat. Ya Fatin dan Yana, ada beberapa syarat yang Islam gariskan, iaitu yang pertama, kita hendaklah yakin bahawa walaupun kita menggunakan kaedah-kaedah untuk kita merancang kehamilan kita itu, kita kena meyakini bahawa Allah itu berkuasa untuk mengurniakan kepada kita anak walaupun kita telah menggunakan pelbagai kaedah bagi menghalang ataupun menjarakkan kehamilan tersebut. Jadi ini adalah isu berkaitan dengan keimanan kita kepada kuasa dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya Islam nak kita berusaha tetapi meyakini, beriman bahawa akhir ketentuan itu adalah biiznillah ataupun biiradatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ialah kita hendaklah merancang kehamilan itu dengan niat syar'i, iaitu disebabkan oleh faktor ekonomi yang kita katakan tadi. Boleh diharuskan. Disebabkan oleh faktor kesihatan. Boleh kita dibenarkan untuk kita membuat perancangan atau mengambil kaedah merancang keluarga tadi. Ataupun disebabkan oleh kebahagiaan keluarga. Jadi ini kita juga boleh merujuk kepada pandangan-pandangan daripada hukum muzakarah fatwa Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Kemudian yang ketiga syaratnya, kalau kita nak menggunakan perancang keluarga ini, pastikan kaedah yang kita gunakan itu tidak memudaratkan pasangan, khususnya pihak isteri. Jadi Islam sangat memelihara kesejahteraan dan juga keselamatan dalam merancang kehamilan ini. Seterusnya, syarat yang keempat, kita hendaklah melakukan keputusan kita ini untuk merancang keluarga ini dengan persetujuan bersama. Tak boleh isteri saja setuju, suami tak setuju. Suami setuju, isteri tak setuju. Jadi kita syarat yang keempat, perlulah kita berbincang, mendapat persetujuan. Sebab dalam Islam perkahwinan itu adalah untuk kita merasa ketenangan, mawaddah warahmah. Jadi kita tidak ada wujud konflik. Jadi dengan ini kita kata Islam mengharuskan untuk kita merancang keluarga. Walau bagaimanapun ada hukum haram kalau kita merancang keluarga itu kerana kita takut miskin. Yang ni tak boleh. Tetapi kalau disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi, yang dinyatakan tadi, maka Islam mengharuskan. Sebab apa Islam mengharamkan kita merancang keluarga ni kerana takut miskin? Sebab seolah-olah di situ kita menafikan
kuasa ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah macam kita tak yakin kalau kita punya anak ramai ni nanti kan kita jadi miskin. Jadi itu yang Allah tak nak. Allah nak kita bergantung sepenuhnya Allah yang memberi rezeki, Allahur Razzaq. Jadi itu yang disebabkan hukum haram tersebut. Dan boleh saya sambung lagi Fatin untuk yang kedua, kategori yang kedua? Maaf Prof, kalau boleh saya celah sebentar ya. Kalau apa yang Prof kongsikan tadi tu kan untuk konsep yang takut nak tambah anak sebab takut jatuh miskin tu kan, saya teringat ada satu ciapan di Twitter yang saya terbaca, ada pasangan muda ni. Okey, mereka kata mereka belum bersedia untuk ada anak walaupun mereka sudah pun berkahwin, dan mereka punyalah takut persediaan mereka tu tak cukup, dari segi kewangan juga tak cukup, sampai sanggup untuk ada keinginan untuk menggugurkan kandungan yang sah itu tadi. Jadi mungkin konsep dari segi tambah anak jatuh miskin ni seharusnya kita semua elakkan dan tanamkan dalam diri masyarakat yang dengan kehadiran anak itu juga akan bertambah rezeki kita semua. Betul ya Prof? Okey Ana, maknanya kalau kita takut untuk mendapatkan anak itu disebabkan oleh takut miskin. Jadi itu yang kita hukum haram di situ. Baik. Sebab rezeki itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat nanti kalau kita ada masa, kita boleh lihatlah dalam dalam Al-Quran. Kita boleh lihat dalam surah Al-An'am ayat 151. Yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan. Sebenarnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak kita ni percaya bahawa Allah akan memberi rezeki. Allah akan memberi rezeki dengan kelahiran anak tersebut. Allah akan memberi rezeki kepada ibu bapa tersebut. Okey, baik Prof. Prof, maaf saya mencelah. Soalan yang saya kira penting juga untuk penonton tahu. Sekiranya ada senario yang mana si isteri ingin merancang keluarga tetapi suami tak setuju. Jadi bagaimana hukum, kerana ini memudaratkan isteri juga, bagaimana untuk memahamkan suami dan juga bagaimana untuk selesaikannya? Prof? Okey, kalau dalam isu faktor kesihatan, faktor kesihatan ini adalah harus, maksudnya kita menggunakan kaedah merancang kehamilan tersebut. Sebab tu kita letakkan dalam syarat itu adalah dengan persetujuan. Jadi isteri memahami bahawa isteri ini dia perlu untuk merancang, tapi suami tak faham. Jadi kita perlu terangkan kepada suami berkaitan dengan apa yang kekangan yang dialami oleh isteri. Jadi kreativiti isteri sama ada untuk membawa suami bertemu dengan doktor. Sebagainya, doktor adalah orang yang berautoriti. Mungkin kalau isteri cakap, biasa suami dia tak dengarkan. Isteri cakap, tapi kalau doktor cakap baru yakin lah. Barulah yakin. So mungkinlah kita boleh ikhtiar dengan cara membawa suami itu bertemu dengan doktor. Tapi kalau dalam Islam untuk masalah kesihatan itu dia adalah sangat penting untuk diutamakan. Baik. Itu antara pendekatannya. Tapi saya nak kongsi juga satu lagi adalah kategori tahdidun nasal, iaitu melakukan pemandulan kekal. Okey, seringkasnya Prof, sebab masa sangat-sangat mencemburu, kita jadi melakukan pengguguran. Jadi kalau melakukan pengguguran dan pemandulan kekal ini dia adalah harus di atas faktor kesihatan. Tapi selain daripada itu dia adalah haram. Jadi itulah ringkasnya. Faham. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Mariam Abdul Majid atas pencerahan dari sudut agama sebentar tadi. Okey, terima kasih banyak-banyak Prof. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey, secara ringkasnya Prof, untuk kita fahamkan kepada penonton betapa pentingnya untuk kita merancang keluarga daripada sudut kesihatan secara ringkas. Okey. Dari sudut kesihatan, merancang keluarga adalah sangat penting untuk kita mengoptimalkan keadaan fizikal si ibu dan juga kandungan yang akan dialami selama 9 bulan. Kerana dengan merancang keluarga, kita boleh selesaikan sebarang kemungkinan atau masalah yang mungkin timbul, seperti mengoptimalkan
tahap kandungan darah atau membiarkan luka kita sembuh sepenuhnya dan juga dari persiapan dari segi lain seperti yang kita cakapkan dari segi mental, dari segi kewangan dan juga ruang persekitaran. Baik, rumusan yang cukup baik dari sudut kesihatan oleh Prof dan Dr. Azizul. Ringkasan dari segi kewangan pula untuk topik kita pada hari ini, perlukah merancang keluarga? Silakan Doktor. Terima kasih. Sangat-sangat perlu. Ada 5 benda yang kita kena kawal. Nombor 1, ketika kita ada anak. Nombor 1, kawal pendidikan awal anak. Kadang-kadang kita ni terikut-ikut dengan orang. Ya Allah, tadika ni bagus kan? Padahal very basic. Hantar anak ni benda yang paling asas, selamat. Apa value yang tadika tu bagi pada kita. Kita rupanya marketing dia bagus menjadikan kita pun terjebak. Bayar 2,000 lebih masuk sebab ada nama. Yang pertama, pendidikan awal. Baik. Nombor 2, saya sangat menyarankan dan saya mintalah majikan mengambil inisiatif jugalah membantu, menampung, menyediakan tempat, kemudahan supaya kaki tangan juga selesa anak. Ada saling membantu ni sebab kita tak nafikan hari ni kos menjaga anak ni adalah satu jumlah yang agak tinggi lah. Satu anak 450 baru mengasuh saja. Belum kos-kos yang lain kalau ada 2-3 anak dan sebagainya. Baik. Yang ketiga adalah rasio penduduk. Saya rasa sudah masanya juga kerajaan perlu ada satu rasio penduduk dengan taman penduduk. Perlu ada jumlah tadika kemas dan sebagainya yang lebih tinggi. Dan akhir sekali, saya rasa perlu ada kefahaman pengurusan keuangan yang bagus, baik dan perlu dimasukkan juga di dalam silibus perkahwinan. Nanti ada anak macam mana nak belanja dengan betul, sihat, baik supaya semua orang bagus menguruskan keluarga. Baik. Okey, terima kasih Dr. Azizul Azli Ahmad atas kupasan ataupun rumusan topik kita hari ini daripada Pensyarah Kanan UiTM Sri Iskandar Perak. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Azizul dan juga terima kasih juga kepada Prof. Madya Dr. Abdul Kadir Abdul Karim, Ketua Pusat Reproduktif Termaju HCTM. Betul. Dan kita harapkan perkongsian pada hari ini sedikit sebanyak dapat membantu anda di luar sana, khususnya ibu bapa yang mungkin ada 1, 2 orang, 3 orang dan berapa orang anak sekalipun untuk merancang keluarga anda dengan lebih baik lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Dan terima kasih atas perhatian anda. Kami ingin berhenti rehat seketika. Kembali selepas ni saya nak bawakan makanan kegemaran Yana. Nak tahu selepas ini? Baru nak cakap. Kita tunggu lepas ni lah.